Sidang hadirin, ini masanya untuk kita memulakan acara dengan penuh takzim mempersilakan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin untuk menyampaikan ucapan sebagai pengisian sesi Balai Rakyat Makmur Bersama Kuala Lumpur. Kita berikan tepukan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya Berhormat Senator Dr. Muhammad Razi bin Muhammad Jidin, Menteri Kanan Pendidikan, Yang Berusaha Encik Mahdi Zaman Mahsyar, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Masa Depan Malaysia, Yang Bahagia Dato' Dr. Haji Mazuki bin Muhammad, Ahli Lembaga Pemegang Amanah Institut Masa Depan Malaysia, Yang Mulia Tengku Wazilah Tengku Aziz, Pengarah Operasi Institut Masa Depan Malaysia, Yang Berhormat Menteri-Menteri, Timbalan-Timbalan Menteri, Tan Sri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Slow je. Belah petang ya. Saya ingin doakan saudara dan saudari sehat walafiat. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya kita dapat bersama-sama hadir di sesi Balai Rakyat atau Town Hall Makmur Bersama pada petang yang berbahagia ini. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Institut Masa yang telah sudi menjemput saya untuk hadir ke majlis yang penting ini. Institut Masa telah terlibat dari awal bersama-sama dengan kerajaan untuk membangunkan Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Wawasan ini yang menjadi teras utama dasar-dasar kerajaan adalah bertujuan untuk merapatkan jurang ekonomi dalam masyarakat dan seterusnya mewujudkan sebuah negara yang maju, makmur dan bersatu padu dengan segala hasil kemakmurannya dikongsi secara adil dan saksama oleh setiap lapisan masyarakat tanpa mengira kumpulan pendapatan etnik dan wilayah. Sesi Balai Rakyat atau Town Hall ini adalah sebahagian daripada inisiatif berterusan kerajaan dengan kerjasama Institut Masa untuk memperjelaskan hasrat wawasan kemakmuran bersama sebagai aspirasi utama kerajaan. Wawasan ini mempunyai 3 objektif utamanya, iaitu pertama untuk menstruktur semula ekonomi ke arah yang lebih progresif, berpaksikan ilmu dan bernilai tinggi. Kedua, menangani jurang ekonomi antara kumpulan pendapatan, etnik, wilayah dan rantaian bekalan untuk membela dan meningkatkan keupayaan semua rakyat supaya tiada yang ketinggalan. Dan ketiga, menjadikan Malaysia sebuah negara yang bersatu, makmur dan bermaruah serta seterusnya muncul sebagai paksi ekonomi Asia. Untuk mencapai tujuan ini, kerajaan akan menumpukan pada usaha untuk memastikan pembangunan ekonomi yang lestari, mencapai pertumbuhan yang mampan seiring dengan pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif, mengembangkan ekonomi dan peluang ekonomi berdasarkan aktiviti pertumbuhan ekonomi utama, menangani jurang pendapatan dan kekayaan rakyat, membasmi kemiskinan dan mengurus kumpulan-kumpulan isi rumah B40 ataupun B40, termasuklah golongan mudah terjejas atau vulnerable groups
dan terpinggir, dan membentuk masyarakat yang bersatu padu tanpa prasangka. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 digubal berasaskan analisa yang mendalam mengenai isu-isu yang dihadapi oleh rakyat dan negara kita dalam usaha untuk melonjakkan tahap pencapaian ekonomi dan mengagihkan kekayaan negara secara adil dan saksama. Antara isu-isu utama yang dikenal pasti ialah pertumbuhan ekonomi negara kita masih belum mencapai potensinya yang sebenar. Ini termasuk dalam bidang-bidang seperti teknologi maklumat dan komunikasi serta jentera dan peralatan lain yang masih memerlukan lonjakan pelaburan untuk menjana pertumbuhan yang lebih rancak. Selain itu, perbelanjaan untuk penyelidikan dan pembangunan juga masih berada di tahap yang rendah, iaitu sekitar 1.4% saja kepada KDNK negara. Keadaan ini telah menghalang penerimagunaan lebih meluas teknologi termaju ataupun otomasi oleh industri serta menghadkan inovasi dan peningkatan produktiviti. Kepelbagaian produk dan perkhidmatan di negara kita juga masih belum mencapai tahap optimum dengan kebergantungan pada ekspor berasaskan komoditi secara relatifnya masih tinggi. Sebahagian besar pula industri juga masih berada dalam kategori nilai ditambah yang rendah dengan penggunaan teknologi yang minima. Selain daripada isu-isu ini, jurang antara kumpulan pendapatan, etnik dan wilayah masih wujud walaupun pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Kadar upah yang diterima oleh pekerja negara ini yang diukur berdasarkan peratusan bahagian pampasan pekerja kepada KDNK juga masih rendah, iaitu sekitar 35.7% berbanding antara 46 hingga 52% yang diterima oleh pekerja di negara-negara maju. Persaingan yang tidak adil dalam pasaran akibat amalan monopoli dan pencatutan, gejala rasuah dan ketirisan yang menjejaskan pertumbuhan dan juga pengagihan ekonomi yang adil dan saksama serta ekonomi Bumiputera yang tidak berkembang seiring dengan pembangunan dan kemajuan negara juga masih membelenggu usaha kita untuk mencapai cita-cita kemakmuran bersama. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 digubal dengan mengambil kira semua situasi ini untuk menangani isu-isu yang menghambat keupayaan negara untuk bangkit sebagai sebuah negara maju yang hasil kemakmurannya dapat dikongsi oleh seluruh rakyat secara adil dan saksama, maka kerajaan akan melaksanakan pelbagai inisiatif yang terangkum dalam 7 teras strategik. Pertama, menstruktur semula ekosistem perniagaan dan industri bagi mencapai status negara maju. Keduanya ialah mengenal pasti aktiviti-aktiviti pertumbuhan ekonomi utama ataupun Key Economic Growth Activities, KEGA, yang berpotensi untuk dibangunkan secara lebih meluas seperti hub keuangan Islam, ekonomi digital, industri kandungan, otomasi, pengangkutan, logistik, dan mobility lestari, hub makanan halal, ekonomi pesisiran dan maritim, tenaga boleh baru, ekonomi hijau dan lain-lain lagi. Ketiganya, mentransformasi modal insan negara melalui program latihan profesional dan peningkatan kemahiran tenaga kerja. Keempat, ialah meningkatkan kecekapan pasaran buruh dan produktiviti pekerja seiring dengan peningkatan peratusan bahagian pampasan pekerja
kepada KDNK negara. Kelima ialah mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memastikan semua kelompok masyarakat khususnya golongan B40 dilindungi. Dan keenam ialah mewujudkan keterangkuman wilayah dengan memastikan pembangunan negeri dan wilayah dilaksanakan secara saksama, termasuklah di Sabah dan Sarawak. Dan ketujuh ialah memperkukuhkan modal sosial ataupun social capital menerusi penglibatan rakyat dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan yang akan meningkatkan tahap kepercayaan rakyat pada institusi masyarakat dan negara serta memperkukuhkan perpaduan. Saya boleh katakan bahawa WKB 2030 ini adalah kesinambungan daripada usaha-usaha yang telah dilaksanakan pada masa lalu untuk melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara dan juga merapatkan jurang ekonomi dalam masyarakat dengan mengambil kira realiti dan cabaran baru yang dihadapi oleh negara baik di peringkat serantau maupun di persada antarabangsa. Pelaksanaan WKB 2030 dalam tempoh 10 tahun akan datang akan diterjemahkan melalui program, inisiatif dan projek-projek pembangunan dalam rancangan Malaysia 5 tahun iaitu RMK 12 dan RMK 13 di semua peringkat kementerian, jabatan dan agensi. Walaupun beberapa inisiatif khusus sama ada di pihak kerajaan maupun yang diterajui oleh pihak industri akan turut juga dilaksanakan. Dan bagi memastikan objektif yang telah ditetapkan dalam WKB 2030 ini tercapai, maka setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, projek dan inisiatif wawasan ini akan diberi KPI dan sasaran mengikut kluster 15 aktiviti pertumbuhan ekonomi utama ataupun KEGA yang akan diberi fokus secara berperingkat sepanjang 10 tahun pelaksanaan wawasan ini. Sehubungan itu, bagi menjayakan WKB 2030, sebuah agensi khusus iaitu Unit Penyampaian Kemakmuran Bersama ataupun Shared Prosperity Delivery Unit yang dikenali sebagai SEPADU telah pun ditubuhkan sejak bulan Mac 2020 untuk menerajui fungsi koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program inisiatif projek di bawah WKB 2030. Memandangkan WKB 2030 merupakan dasar teras dalam pembangunan negara dalam tempoh 10 tahun yang akan datang, maka satu mekanisme pemantauan di peringkat tertinggi perlu ditubuhkan supaya objektif wawasan ini dicapai dan seterusnya memberikan impak positif secara langsung kepada rakyat dan negara. Dan oleh itu, kerajaan akan menubuhkan Majlis Tindakan Kemakmuran Bersama MTKB yang akan dipromosikan oleh saya sendiri, yang mana SEPADU akan bertindak sebagai Sekretariat Majlis serta jawatan kuasa yang ada di bawahnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya sedar bahawa pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia memberikan kesan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi kebanyakan negara termasuklah Malaysia. Sektor-sektor ekonomi di negara kita telah terjejas dan pada masa ini berada dalam proses pemulihan. Situasi ini pastinya memberikan kesan kepada unjuran pencapaian objektif wawasan kemakmuran bersama menjelang tahun 2030. Saya merasakan bahawa pelaksanaan inisiatif-inisiatif di bawah WKB 2030 seperti yang ditentukan di peringkat awal wawasan ini digubal, mungkin perlu diteliti semula dengan mengambil kira kesan pandemik COVID-19 ini. Pada masa ini, kesan pandemik COVID-19 terhadap beberapa teras strategik WKB 2030
sedang pun ditangani menerusi inisiatif Prihatin dan Penjana. Misalnya bagi Teras 1 dan 2 WKB, iaitu ekosistem perniagaan dan industri serta aktiviti pertumbuhan ekonomi utama, kerajaan melalui Geran Khas Prihatin PKS Mikro telah menyalurkan bantuan keuangan secara one-off khusus untuk PKS Mikro meringankan beban keuangan perniagaan yang terjejas akibat wabak COVID-19 ini. Sebanyak 1.63 bilion ringgit telah disalurkan kepada 544,688 PKS Mikro yang layak. Selain itu, sebanyak 9.57 bilion ringgit telah diluluskan kepada 20,769 PKS yang layak di bawah program Special Relief Fund di SLF, dan sebanyak 28.7 juta telah disalurkan kepada 171 PKS yang layak di bawah program Penjana SME Financing ataupun SPF. Hampir 300 permohonan juga telah diterima di bawah inisiatif pembiayaan mudah Bumiputra MARA dan PUNB yang melibatkan jumlah pembiayaan sebanyak 173.6 juta ringgit. Bagi Teras 3 dan 4, iaitu modal insan dan pasaran buruh dan pampasan pekerja, antara inisiatif utama ialah program subsidi upah. Sebanyak 10.4 bilion ringgit subsidi upah telah pun diluluskan yang memanfaatkan lebih 2.6 juta pekerja dan lebih 321,000 majikan. Dan di bawah program kemahiran dan peningkatan kemahiran, sebanyak 500 juta ringgit telah pun disalurkan kepada 8 agensi. Dan bagi Teras 5 dan 7, iaitu kesejahteraan sosial dan modal sosial pula, kerajaan telah pun menyalurkan sebanyak 11.1 bilion ringgit wang tunai. 11.1 bilion ringgit wang tunai. Tak tepuk tangan pun tak apa. Khusyuk dan tawaduk nampaknya. Banyak duit tu. Kepada 10.6 juta penerima. Boleh tepuk sekali lagi. Yang ini adalah di bawah inisiatif Bantuan Prihatin Nasional dan menerusi bantuan sosial bagi golongan mudah terjejas sejumlah 61.7 juta telah disalurkan kepada 205,000 penerima yang merangkumi kumpulan OKU, Ibu Tunggal dan kumpulan sukarelawan khidmat bantu di rumah. Terima kasih. Baru-baru ini saya juga telah melancarkan program jaringan digital negara atau kita panggil Jendela yang bertujuan untuk mengurangkan jurang digital di kawasan terpencil. Fasa 1 yang bermula sekarang akan memperluaskan liputan jalur lebar mudah alih 4G daripada 91.8% kepada 96.9% di kawasan berpenduduk, mempertingkatkan kelajuan jalur lebar mudah alih daripada 25 megabit per saat kepada 35 megabit per saat serta membolehkan 75 juta premis mendapat akses kepada jalur lebar talian tetap berkelajuan gigabit. Jendela akan memberi manfaat kepada mahasiswa seperti Fiona Mosibin yang menunjukkan betapa pentingnya pengurusan jurang digital yang baik untuk membantu mendorong mobiliti sosial warga Malaysia untuk mencapai potensi mereka yang sebenar. Selain itu, kajian semula pendapatan garis kemiskinan, iaitu PLI, serta pengukuhan indeks kemiskinan multidimensi, MPI, adalah antara agenda penting yang disebutkan dengan jelas dalam dokumen WKB ini. Ia telah membolehkan kita mempunyai perancangan yang lebih besar dan lebih berkesan dalam menguruskan kemiskinan dan golongan rentan ekonomi.
Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, WKB 2030 berhasrat untuk mencapai makna kesejahteraan dan kemakmuran yang sebenar. Kita, seluruh rakyat Malaysia, tanpa mengira perbezaan kaum, agama dan wilayah, mesti makmur bersama-sama. Kemakmuran tidak bermakna apabila ia hanya dikecapi oleh sebahagian rakyat, manakala sebahagian lagi ketinggalan di belakang. I would like to assure you, under the Shared Prosperity Vision 2030, nobody will be left behind. Prosperity is colorblind. It must not discriminate against anyone. All of you, regardless whether you are Malay, Chinese, Indian, Sikh, Iban, Kadazan, Dusun, Murut, Bidayu, Bajau, Melanau, orang asal, all of you have the right to be prosperous and successful in this country of yours. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 adalah sebuah model yang dibangunkan dengan citra Malaysia. Apabila dilaksanakan dengan betul, saya percaya WKB akan dapat menjadi model penyelesaian pada masalah ketidaksamaan global ini. Kita rakyat Malaysia semuanya adalah pemacu Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Maka marilah kita membawa idea ini ke hadapan. Dan marilah kita menggerakkan seluruh kekuatan dan kudrat kita untuk terus maju dalam keadaan yang amat mencabar pada masa ini. Hanya dengan melakukannya bersama, kita akan dapat membina kemakmuran dan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan untuk Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Dipersilakan Tan Sri untuk terus berada di pentas dan izinkan saya Tan Sri menemani Tan Sri